Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Nyai dah lama tak bersiaran, tapi memandangkan ada beberapa perkembangan di dunia yang mengenai COVID-19 ni, Nyai terpanggil lah juga untuk membuat sedikit ulasan lah sebelum Nyai sendiri lupa. Sekarang ni di seluruh dunia, terutamanya di India, di Bangladesh, dan yang terkini 2 hari lepas sudah bermula di Indonesia, bahawa third wave ataupun gelombang ketiga COVID-19 ni sedang dahsyat lah, sedang merebak dengan dahsyat. Kabarnya ia adalah disebabkan oleh Delta variant, maksudnya ada varian baru yang menular lah. Jadi disebabkan itu, pada masa yang sama, pengetahuan kita tentang akibat daripada vaccination yang telah dilakukan di seluruh dunia itu pun semakin bertambah. Jadi ada pengetahuan yang baru yang mana agak menarik. Cuma yang sedikit dikesalkan, yang rasalah golongan yang perlu pengetahuan seperti penyelidik ataupun doctors atau professionals di seluruh dunia ni, mereka melakukan kajian. Dan bila kita melakukan kajian, kita ada pengetahuan. Tetapi malangnya pengetahuan ini, jika ia tidak disebarkan ataupun tidak diguna pakai dan diaplikasikan kepada masyarakat, ia menjadi sia-sia lah, kerana ia hanya dapat diketahui oleh segelintir tetapi tidak dapat dimanfaatkan. Maka dalam agama kita ni, sebenarnya yang paling penting, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda bahawa orang yang paling baik dalam dunia ini adalah orang yang paling bermanfaat. Maksudnya kita memberi faedah pada orang lain. Jadi permanfaatan ini tidak akan berlaku jika kita tiada mempunyai pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik mestilah pemimpin yang berpengetahuan dan juga berani, dan tidak ada kepentingan diri. Inilah dia satu-satunya sifat yang sangat-sangat susah nak cari sekarang ni. Pada saat ini, Nyai merasakan kita kena jaga diri kita sendiri, kerana untuk mengharapkan pemimpin di peringkat negeri, negara maupun regional pun dah macam tak ada. Yang namanya ketua tu macam tiba-tiba gaib. Tak tahulah di mana sifat keberanian tu dah tak ada. Tidak ada bunyi-bunyi pun yang membantah apa jua yang dilakukan oleh pemerintah. Bukanlah kita ni nak suka membantah, tetapi tidak ada check and balance lah. Tu yang Nyai nak cakap. Jadi pada Nyai, kita kena sendirilah mencari informasi dan juga mengendalikan dirilah untuk keluarga kita. Makanya sekarang ni ada pula latihan. Tak tahulah macam zon perang buat tempat Nyai ni, sebab Nyai ni tidak duduk jauh, tidak jauh daripada kamp tentera. Okey, jadi ada satu input daripada seorang peguam yang terkenal di Jerman, nama dia Rainer Fulmich. Rupanya dia ni biasa mengendalikan kes-kes besar lah dekat Deutsche Bank semua. Jadi pada pendapat dia, dia ni kata sebenarnya permainan vaccination ni, Nyai kata permainan sebab actually benda ni berlatar belakangkan satu naratif ataupun satu kisah sebenarnya. Dia bukan berlaku macam tu saja seperti yang semua kita faham. So at the end of the day, semua benda yang berlaku dalam dunia ni, dia ada naratif dia. Kecuali jika kita orang yang boleh faham apakah sebenarnya dunia ini. Dunia dengan alam tak sama. Kalau dalam Islam, kalau kita belajar dengan guru yang baik, kita akan faham dunia adalah berlainan dengan alam. Orang yang baik hatinya, orang yang tulus hatinya, orang yang disayangi Tuhan biasanya bersahabat dengan alam dan merasakan dunia ini seperti penjara. Jadi kita akan dengar
kalimah ni kita rasa macam pelik. Kita duduk di dunia tapi rasa terpenjara, tetapi bersahabat dengan alam. Jadi perhatikan perkataan ni, alam tu tidak sama dengan dunia. Maka balik kepada cerita Rainer Fulmich tadi, Guam ni mengatakan bahawa pada waktu kritikal seperti ini adalah penting jika kita menjadi seorang yang morally competent, maksudnya sangat competent secara moral. Maksudnya adalah orang yang morally competent ni ada dua sifat. Satu, dia mestilah seorang yang pandai bertanyakan soalan dan tidak sekadar menerima suatu pernyataan dan menelannya dan membenarkannya tanpa membuat penyelidikan sendiri. Yang kedua, orang yang morally competent ni mestilah berkemahiran untuk berbincang tentang pendapat yang berbeza dan meneliti dan menimbang pandangan yang berbeza tanpa menghukum apa-apa jua sebelum menilaikannya secara berhemah. Okay. So, dalam dunia ni, kata Rainer, sebab dia dah mahir handlekan menangani kes antarabangsa. Jadi Rainer kata dalam dunia ni hanya ada 20% saja orang yang macam ni. Okay. Masya Allah. Jadi kalau kita nak cakap benda baik, dia ni memang macam ni. Biasanya memang macam ni. Okay. Jadi dan Rainer juga mengatakan bahawa corona ni, COVID-19 ni adalah suatu peperangan. Tetapi ia adalah peperangan yang bukan ditangani oleh satu dua negara, tetapi peperangan dunia. Dan dalam dunia ni yang 20% ni akan berperang dengan yang 80% itu. Ataupun 20% ni akan berlawan dengan yang seorang itu, yang satu itu, yang mendominasi segala benda yang tidak betul itu. Okay? Dan orang Islam akan fahamlah yang satu itu apa. Okay? Jadi yang rasa terpanggil nak buat nak bercakap ni adalah kerana sebagai seorang peguam berbangsa Jerman yang sangat mahir dalam undang-undang negara dan undang-undang dunia, Rainer berpendapat bahawa ada 3 ciri-ciri sekarang yang perlu dikuasai oleh seseorang untuk kita menangani masalah COVID-19 ni secara benar. Maknanya bukan secara medikal, secara benar. Kerana sebenarnya menurut Rainer, asal usulnya COVID-19 ni dia berlaku disebabkan tekanan oleh satu golongan kelompok manusia yang datang daripada toke-toke farmasi yang menekan WHO untuk mendeklarasikan yang COVID-19 ini adalah satu pandemik. Dan tafsiran atau makna pandemik itu sendiri sudah diubah 5 tahun ke 10 tahun lepas kerana mereka mahu memanipulasikan keadaan. Dan pandemik sekarang ini adalah sebenarnya lebih kepada PCR test pandemik, bukanlah kepada pandemik kuman itu sendiri. Ini menurut kata dia lah. Kerana jika kita faham asal usul PCR test itu, kita akan faham bahawa apa yang dikeluarkan sebagai result PCR test itu adalah sebenarnya bukan melambangkan kepenyakitan itu sendiri, tetapi lebih kepada simptom yang timbul disebabkan oleh alat pengujian itu. Okay. So Rainer memanggil positif PCR itu adalah sebagai PCR test false positif lah. Okay. Sebenarnya Nyai dah lama rasa benda ni pun, sebab kita sebagai seorang jurutera dan juga seorang penyelidik rasa pelik sebab statistik kita ni macam sangat. Macam bukan nak kata statistik KKM tu salah, tetapi statistically it can be wrong. Tu je yang rasa. And nobody actually ask for justification. Itu satu hal lagi. Tapi kita faham Malaysia macam mana kan. Okay. So
Jadi ternyata benar lah, sebab sebenarnya bila dalam YouTube yang dengar ni, rupanya PCR test tu adalah sebenarnya asal usulnya adalah bukan untuk menunjukkan kemenjadian penyakit itu sebenarnya. Okay? Jika kita kenal siapa pencipta PCR test tu, kita fahamlah statement ni. Okay? Jadi kata Rainer lagi, jadi pada akhirnya dia berpendapat ada beberapa kelompok manusia yang sedar akan permainan jahat syarikat-syarikat besar ini, dan mereka telah bermain di arena undang-undang antarabangsa. Mereka telah memfailkan beberapa kes untuk melawan pasukan-pasukan yang memanipulasikan keadaan sekarang, menyebabkan ekonomi kita lumpuh, terutamanya SME, syarikat kecil lumpuh, menakutkan manusia, mencetuskan panik, mencetuskan huru-hara, orang banyak bunuh diri, bla bla bla. Okay? Jadi Rainer kata macam dia punya team, dia orang akan fight melalui platform legal. Because Rainer kata macam mana pun kita kena fight. We have to fight this. Because there's no other way than not to fight. And we have to win because we cannot lose. We must win because this is all ridiculous, dia kata. Okay. Satu lagi, kita juga mesti mendidik masyarakat memahami apa yang sebenar terjadi. Malangnya jika masyarakat tidak mempunyai pemikiran secara morally competent, memang agak susah, dan kita pun nampak netizen kita fikir macam mana kan. Okay. So legally they are fighting, education wise they are fighting, there are a lot of transparency that they are trying to convey in the messages. Okay. Dan yang best sekali yang terpanggil sangat ni sebab apa tahu? Sebab Rainer kata satu lagi elemen yang penting dalam menangani peperangan ini adalah kemahiran kita menguasai batin kita, iaitu spiritual level of awareness. Dan Rainer, I think sebagai seorang yang bukan orang yang beragama lah, kita panggil macam tu lah. Rainer kata dulu dia pun tak percaya benda-benda spirit ni, dia kata. Dia tak percaya benda-benda batiniah ni, dia kata. Benda-benda yang tak nampak ni, dia kata. Maybe 10 years ago, I will call this like bullshit, all this thing. Tapi dia kata, somehow, sekarang ni kita kena mendalami kita punya spiritualism. Sebab dia kata, apa yang telah dibuat oleh orang-orang yang mendominasi kes COVID-19 ni adalah mereka bersikap tidak human tau. Bayangkan orang yang kena penyakit ni diasingkan, kita tak dapat dijumpakan dengan family, seorang-seorang mati seorang-seorang. It's very inhuman, dia kata. Benda yang berlaku sekarang. Dia kata manusia tak macam ni. Manusia yang betul sejati tak macam ni. Kita ada belas kasihan dengan manusia lain, tetapi cara kita mendepani wabak ni sangat tidak human, dia kata. Jadi there is something wrong. Ada benda tak betul ni, dia kata. Jadi marilah kita kembali kepada spiritual level kita yang sepatutnya kita ada. Mungkin kita punya instinct, sixth sense and all those sort of things lah, dia kata. Jadi kan, mungkin lah, ini juga adalah sehala dengan kebangkitan kita di Nusantara juga, mengenai banyak kisah-kisah sejarah lampau orang Melayu, dan juga banyak kepandaian, kemahiran orang Melayu yang katanya mistik itu, yang katanya khurafat itu, dan katanya mengarut itu sedang dalam arena kebangkitan. Itulah sebenarnya point yang nak bercakap ni. Sebab rupa-rupanya memang masanya sudah tiba untuk kita membangkitkan kembali kita punya spiritual ability ni. Of course lah, as a Muslim, we must be able to be spiritually connected. That is for sure. Tetapi sekarang tengok dekat masjid kita dekat Malaysia pun dah jadi dihalang untuk berjemaah kerana COVID-19. I mean, kita nampak trend ini akan menjauhkan kita daripada agama. Trend COVID-19 ni menjauhkan kita daripada agama, menjauhkan kita daripada Tuhan, menumpulkan
kebatinan kita berkomunikasi dengan alam. Everything is about technology. Because technology is expensive. Kita kena bayar. Dan ada satu pihak dalam dunia ni yang mahu kita menyembah dia demi mendapatkan teknologi. Dan ini juga termasuk dah sistem ekonomi kerana kata Rainer, sistem ekonomi kita juga mestilah sekarang berteraskan regionalism. Maksudnya kita tidak boleh bergantung kepada globalization lagi. Anything to do with globalization is going to doom us. Bila kita benarkan globalisasi berlaku, kita akan tertakluk kepada itu, benda Allah itu, yang mengawal dunia itu. Jadi kita kena lari daripada sistem globalisation itu dan kembali kepada regionalism concept of living. Jadi Nyai berwawasan bahawa seperti yang dikatakan oleh Syekh Hussein, Imran Hussein yang sangat pakar dalam eskatologi, dia kata sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita balik kampung, cari tanah yang asing daripada modernization, jauh daripada bandar, adakan sistem pengairan sendiri dan makanan sendiri dan segalanya, tidak bergantung kepada orang luar. Mungkin ini juga konsep yang diwar-warkan oleh Ahmad Dahlan ke, yang pakar memanah tu, yang ada kebun memanah tu kan, padang yang ada kebun kuda semua tu kan. Dia preppers lah, orang yang buat prepping tu. Mungkin juga actually idea-idea ini dia bersambungan dan Nyai dah nampak trend ni, dan barulah hari ini Nyai perasan yang sebenarnya ini juga adalah seruan daripada orang daripada belah barat yang tidak dalam arus perdana lah. Apa pun kita ingat yang Nabi kita pernah pesan, hujung abad ni, hujung kehidupan kita akan terasing. Sesiapa yang benar akan berada dalam keadaan terasing. Okey, jadi itu je yang ni nak sampaikan sebagai nota kepada diri sendiri. Sebenarnya keberanian itu adalah sesuatu yang mahal dan ia semua dah datang daripada pemberian Tuhan, dan kita mohon supaya Tuhan memberikan kita semua kekuatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Wallahu a'lam.